JPA diminta meningkatkan pengambilan kaki tangan orang kurang upaya OKU. Peluang kepada pencari kerja dalam kalangan OKU. Seramai terlepas pandang kepada orang kelainan upaya OKU yang turut menyumbangkan tenaga mereka untuk pembangunan negara. Kepada majikan yang menyediakan peluang pekerjaan serta prasarana bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU. Kerjaan orang kurang upaya OKU memberi peluang kepada golongan itu mendapat hak yang sama dengan golongan normal memasuki sektor pekerjaan. Dalam sektor perkhidmatan disaran mengambil golongan orang kurang upaya OKU bekerja dengan organisasi mereka. Tampil untuk berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya mereka mempunyai kad OKU. Ia penting sebagai kelebihan utama sekiranya majikan mahu mengambil mereka bekerja, memandangkan inisiatif penjana yang turut membolehkan OKU ditawarkan allowance sebanyak RM1,000 sebulan selama 6 bulan. Tak minta disuap, cukup sekadar tidak menafikan golongan orang kurang upaya atau OKU atas sebab kekurangan diri. Itu luahan OKU yang meminta kerajaan memberikan mereka peluang yang adil dan sama dengan masyarakat normal lain, khususnya dalam menempatkan diri dalam sektor pekerjaan awam dan swasta. Perlu menyokong usaha untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai isu ketidakupayaan orang kelainan upaya OKU. Justru Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yoh berkata, pengamal media perlu memahami maksud ketidakupayaan OKU dan tidak melihat ia hanya sebagai satu masalah atau halangan. Jelas beliau, pemahaman mengenai ketidakupayaan OKU membolehkan sesuatu isu dilaporkan dalam sudut yang memberi manfaat kepada golongan itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan latihan kesaksamaan ketidakupayaan DET bersama media di Putrajaya. Harapan terus disuarakan menjelang pembentangan Belanjawan 2020 11 Oktober ini. Di Perlis, golongan kurang upaya berharap tumpuan khusus diberikan kepada mereka supaya mereka juga dapat menikmati kek ekonomi. Muhammad Alif Malik, 25 tahun berharap kota 1% pengambilan OKU dalam sektor kerajaan ditambah. Orang kurang upaya OKU berhak mendapat kadar baru gaji minimum seperti pekerja normal yang lain. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, majikan tidak sepatutnya mengambil kesempatan terhadap golongan OKU dengan mendiskriminasi mereka. Sebaliknya, hendaklah memastikan golongan itu turut menikmati kadar baru gaji minimum. Wang keluarga tiada tempat berteduh dan tidak makan selama berhari-hari. Semua itu pernah ditempuh seorang kelainan upaya OKU seorang diri dan sehingga kini tiada lagi derita yang mengusik di jiwa. Cadangan pelaksanaan plat kenderaan bagi menggantikan penggunaan pelekat kenderaan orang kurang upaya dijangka akan meningkatkan tahap kesedaran selain meningkatkan fasiliti kepada golongan OKU. Senator Ras Adiba Razzi berkata, mewakili golongan OKU, usaha tersebut amat disambut baik kerana ia akan memberikan kemudahan kepada mereka. Bangkit dan tidak pernah berputus asa. Itu faktor kejayaan usahawan golongan kurang upaya OKU Muhammad Sukur Ibrahim yang cacat anggota badan sejak lahir. Hasil gigihnya itu menyaksikan syarikat pemasaran karpet yang diusahakannya di Strike Solution berkembang setelah 6 tahun beroperasi.
sudah lalu dengan tanggapan masyarakat bahawa golongan OKU lemah. Anak kelahiran Melaka ini mengaku setiap perniagaan ada jatuh dan bangunnya. Ada sebenarnya segelintir masyarakat yang memang memandang rendah golongan OKU. Pernah juga saya hampir untuk mendapatkan satu projek. Sebaliknya bila mereka melihat keadaan fizikal saya, mereka menolak mentah-mentah tanpa minta penjelasan daripada saya. Sebab perniagaan saya ni mau kepada online. So di hadapan pintu saya hadapan pintu pejabat pintu cermin lah di China yang boleh nampak luar dalam kan. Saya tak mampu nak tekan loceng, dia tinggi kan. So saya try tutup pintu saja. So reception di depan tu bila dia nampak saya dalam keadaan OKU ni, dia buat macam ni, tak nak masuk. So saya cakap kenapa? Dia tak bagi masuk. Dia cakap cik, kat sini bukan tempat peminta sedekah. Saya rasa macam terpana seketika. Saya rasa sedih. Saya rasa macam kenapa ada orang yang macam ni. Si pekerja itu juga, Perdana Menteri turut melancarkan program peningkatan bakat OTEP bagi meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran golongan OKU. Dan membantu dari segi membuat dasar-dasar. Jadi antara usaha yang pernah dibuat adalah memperkenalkan bantuan seperti bantuan Anis, bantuan Didik Anis, Cikgu Anis. Ini program-program yang telah kami perkenalkan juga untuk membantu dari segi memastikan bahawa pengupayaan OKU itu bersifat jangka panjang. Misalnya program Didik Anis. Program Didik Anis ini bertujuan untuk melatih cikgu-cikgu tadika di tadika biasa supaya tahu mengendalikan anak istimewa. Jadi kita tidak perlu hanya melihat kepada institusi khas untuk mendidik anak istimewa. Kita boleh pergi ke mana-mana tadika dan insya-Allah jika latihan percuma ini diperkiatkan lagi, kami sasarkan satu tadika ada satu, paling kurang pun satu cikgu yang tahu mengendalikan anak istimewa. Yang terletak di Stesen 8 Bangi Selangor ini menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya OKU. Yang penting golongan itu rajin berusaha untuk menambah pendapatan. Raja Farhani Aman dan Raja Faisal melaporkan. Di OKU mahu nama Elan Pekerja Cacat yang diguna pakai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sekarang digantikan dengan istilah Elan Pekerja OKU. Ahli Dewan Negara yang mewakili golongan OKU, Senator Datuk Ras Adi Barakzi berkata, penggunaan istilah cacat itu perlu ditukar kerana menyinggung perasaan golongan tersebut. Ke-18 ialah prihatin OKU. Saya telah dimaklumkan golongan OKU yang bekerja turut terjejas dalam tempoh yang sukar. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan had kelayakan gaji maksimum bagi bantuan allowance pekerja cacat daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan. Dan untuk tujuan ini sebanyak RM26 juta akan disediakan. Bagi saya adalah sesuatu yang amat positif dan merangsangkan kerana di sinilah kita dapat melihat bagaimana kita boleh melakukan penguatkuasaan terhadap mereka yang menyalahgunakan kemudahan OKU, terutamanya parkir OKU. Ramai sahabat-sahabat OKU di luar sana yang tidak setuju kerana mereka fikirkan kategori untuk menggunakan plat kenderaan OKU ini seharusnya dibuka kepada semua. Tetapi perlu diingat ianya dicadangkan sebegitu supaya OKU yang mempunyai keperluan khas yang fizikal
yang memerlukan ibu bapa atau carers mereka, membantu mereka seperti yang cerebral palsy, yang ADHD. Kurang upaya OKU sentiasa diberi perhatian segenap aspek sehingga Malaysia dikenali sebagai negara mesra OKU. Segmen negara itu mengetengahkan inisiatif yang diperkenal bagi membantu golongan sasar bersama-sama Syaril Sarapudin. Bermula dari prasarana yang mesra OKU hinggalah kebantuan berbentuk barangan serta wang tunai, golongan ini sentiasa mendapat tempat di hati pemerintah. Justru pendaftaran OKU penting bagi membolehkan kerajaan mengumpul data untuk tujuan perkhidmatan, pemulihan, pencegahan, latihan serta pendidikan kepada mereka. Selain allowance RM300 sebulan untuk OKU berpendapatan di bawah RM1,200 sebulan, kerajaan turut menyediakan keran perniagaan sebanyak RM2,700 untuk OKU yang ingin berniaga. Selain kerajaan, usaha membantu OKU turut dikalas pelbagai yayasan dan badan bukan kerajaan NGO. Yayasan Orang Buta Malaysia sebagai contoh, antara yang aktif membantu OKU penglihatan dengan menyediakan pelbagai bentuk bahan sokongan dan bantuan kepada mereka. Di Malaysia dianggarkan sekitar 10 ke 15% daripada jumlah rakyat Malaysia